Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وَمَا يُضْلِلْ فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو يدعو في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Selasa ini 4 Rajab 1445 Hijriah bersamaan 16 Januari 2024 masih kita sama-sama panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh yang berbahagia Sadin Dasmi dari JIPS IPK Perak, dan kepada tuan-tuan ahli-ahli mesyuarat JIPS kita pada hari ini. Inilah aktiviti, antara aktiviti kita surau Al-Falah IPK Perak ini mengimarahkan surau ini dengan solat fardu zuhur dan asar, serta diadakan sembahyang duha dan sembahyang hajat setiap pagi Jumaat. Seperti itu juga kita mengadakan kuliah zuhur setiap hari Selasa dan Khamis insya-Allah, dan juga majlis bacaan Yasin malam Jumaat dan doa arwah, tahlil Yasin dan tahlil, doa arwah pada malam Jumaat. Juga sebelum kita mengadakan solat duha dan solat hajat, kita adakan majlis tahlil arwah. Jadi itulah antara aktiviti-aktiviti yang kita adakan di surau Al-Falah IPK Perak ini dalam ruang lingkup yang ada. Jadi kita sekarang berada dalam bulan Rajab, yang merupakan gerbang pertama kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Bermakna bila dah masuk bulan Rajab ni, tahulah kita bahawa kita semakin hampir bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka di sana Nabi SAW menurunkan
pada kita satu doa yang sangat mudah, yang untuk kita hafal, yang mana kita memohon kepada Allah semoga kita diberkati pada bulan Rajab dan bulan Syaban nanti, dan mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, penghulu segala bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim, dan bulan di mana berlakunya peristiwa malam Lailatul Qadar. Pada bulan Rajab ini berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj yang merupakan mukjizat terbesar, mukjizat hissi yang terbesar kepada Nabi SAW. Banyak-banyak mukjizat kepada Nabi SAW. Inilah mukjizat yang paling besar dikurniakan kepada baginda SAW. Jadi bulan insya-Allah di mana-mana masjid dan surau nanti akan diadakan majlis ceramah khas sempena tibanya bulan, tibanya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, insya-Allah. Jadi dalam kesempatan yang ada ni, marilah sama-sama kita berkongsi sedikit pengajaran daripada hadis Nabi SAW yang dimuatkan dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, iaitu hadis yang ke-26, Al-Hadis As-Sadisu wal-Ishrun, hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, setiap sendi tubuh manusia adalah sedekah. Di sana maknanya setiap anggota badan kita ini ada jalan-jalan untuk kita mendapatkan pahala. Otak, boleh tak daripada otak dapat pahala? Boleh. Bila kita memikirkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang baik untuk diri kita, untuk orang sekeliling kita, untuk jabatan kita, untuk pasukan kita, kita berfikir yang baik itu, maka dapatlah pahala. Kalau mata, boleh dapat pahala tak daripada mata? Boleh. Dengan kita melihat benda-benda yang baik, melihat Al-Quran, melihat Kaabah, kan, menonton ceramah, menonton kuliah, perkara baik lah. Kata ceramah agama je, ceramah kesihatan pun benda baik juga. Ceramah ceramah ilmu, sains pun kebaikan juga. Tonton rancangan animal life di TV tu kan, tengok macam mana haiwan-haiwan hidup dan sebagainya, benda baik, dapat pahala. Kan, tengok ceramah sains, bagaimanakah dunia ini bergerak, dunia ini berjalan sunnatullah, mengikut sunnatullah, kan? Bagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, macam-macam lah, dokumentari sains dan sebagainya, kan? Itu benda kebaikan. Jadi kebaikan ni luas. Telinga, boleh tak daripada telinga dapat kebaikan? Boleh. Kita mendengar kuliah, mendengar ceramah, mendengar motivasi, mendengar talk show yang membina. Sekarang ni dia panggil apa tu ni, podcast, bicara semasa. Apa isu semasa, kesedaran tentang
penjagaan kesihatan. Dalam sekolah kita kadang-kadang diadakan ceramah kesedaran kesihatan. Dia tak ada apa nama audio, video, dia ada audio je. Contoh dalam radio kan, kita buka dulunya, tak tahu sekarang ada ke tak, dulunya dalam National FM tu ada satu ruang khas untuk kita kan, pasukan kita ni, polis dan anda. Kan? Ada pegawai polis, pegawai kita yang akan menerangkan tentang pencegahan jenayah dan sebagainya. Dalam radio tak ada video, tak ada visual, ada audio saja. Kita dengar Pak Wala tak? Kan? Lidah kita gitu juga, Pak Wala tak? Dengan daripada lidah kita. Tapi boleh yang kita berkata perkataan, mengeluarkan perkataan yang baik-baik, kalimatun thayyibah, kan? Ucapan yang yang berusurkan nasihat, yang ada nasihat, ada peringatan, ada saranan, ada cadangan. Jadi tiap-tiap sendi tu badan kita ni ada jalan-jalan untuk mendapatkan pahala. Itu yang dikatakan sebagai sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu bainal ithnaini sadaqah. Bainal ithnaini sadaqah. Setiap hari apabila kamu berlaku adil terhadap dua orang yang berbalah, itu adalah sedekah. Apa makna tu? Makna kerja menjaga keselamatan negara ini satu pekerjaan yang ada pahala. Sedekah tu ada. Taklah bagi pahala. Menjaga keselamatan, menjaga ketenteraman awam. Tengok orang gaduh, kita leraikan. Tengok orang berbalah, kita damaikan. Yang tak cantik tu kita lagakan jadi betul api. Tu tak cantik tu betul, orang dua pihak yang berbalah ni kita damaikan. Itu peranan kita, supaya tidak berlaku huru-hara, supaya ketenteraman awam itu terpelihara. Pahala. Jadi kerja kita ni sebenarnya jalan-jalan untuk mendapatkan pahala. Itu dia. Itu satu perkara yang kedua. Seterusnya, wa yu'inu ar-rajula fi dabbatihi fayahmiluhu 'alaiha aw yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Apabila kamu membantu seorang yang berkenderaan seperti kamu menolongnya menaiki kenderaan atau mengangkat barangnya, itu adalah sedekah. Kerja kita ni tuan, antara kerja kita boleh buat untuk mendapat pahala. Sebab bila sedekah tu ada ganjarannya pahala. Macam anggota TV kita kan, kita sebagai pegawai kita boleh nasihatkan kepada orang bawahan kita, supaya membantu masyarakat awam yang memerlukan bantuan. Tengok kereta rosak di jalan, kita anggota peronda, tengok apa hal, boleh saya tolong cik. Walaupun MPV itu, peronda itu sebenarnya wadah pencegahan jenayah, betul, tak dinafikan. Itu hak kita, dia punya kerja teras dia, tugas utama dia, penugasan utama dia mencegah jenayah. Tapi tak salah, banyak pun anggota PV kita dah buat benda-benda ni yang sepatutnya diberikan kredit, diberikan pujian. Kita trafik kita kan, tengok kereta rosak jalan, bantu, tayar bocor, bantu, membantu masyarakat awam yang memerlukan bantuan tu. Semua kerja-kerja yang boleh memberikan pahala. Membantu OKU, menyeberang jalan,
mereka yang dalam kesusahan, yang tak cantik ni, pergi perah, buat pemerasan, lepas tu jenayah seksual. Ni sedih kita dalam jeep tengok pun sedih. Sebab apa? Kami ustaz ni kat luar lah yang terpaksa tadah telinga. Datuk Tuan, kata-kata orang awam tentang pasukan polis kita. Kami ustaz ni yang kena tadah telinga, tengok dia sembang-sembang dia. Polis tu lah kerja tahan orang, nak pau orang, nak rogol orang. Nampak berdesing telinga kita dengar. Walaupun kita bukan polis, tapi ustaz yang kerja dalam polis bila dengar orang keliling cakap, berdesing telinga kita. Tapi benda tu berlaku, dah berlaku. Terpaksalah kita betulkan balik, dalam khususnya dalam jeep ni. Terpaksalah kita betulkan balik. Jadi itulah peranan kita semua. Ini dia, beri kesedaran kepada sahabat-sahabat warga PDRM kita ni yang bertugas di mana-mana pun, supaya melakukan kebaikan. Antara ini, bukan jadi anggota peronda tu memeras dan melakukan jenayah, tapi membantu mencegah jenayah dan membantu masyarakat yang memerlukan. Tengok gelandangan tepi jalan tu kan, cik dah makan ke belum ni cik? Tengok cik macam 3 hari tak makan. Betul cik, saya 3 hari tak makan. Sedih suara. Kita pakat-pakat tu, kita belikan selemak. Selemak baru RM2 ke, RM2-3. Belikan roti ke kan, roti kedemiah baru RM3. Beli roti kedemiah, kuah kari bagi. Itu semua benda yang berupa kebaikan. Banyaklah, tapi contoh yang diberi oleh Nabi SAW ni ialah berkaitan dengan orang yang berkenderaan. Maksudnya, mereka yang berada di tepi jalan, bukan saja yang berkenderaan, yang tak berkenderaan pun. Sama, membantu. Mesejnya ialah membantu. Membantu, menolong. Baik. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempatnya, wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik itu adalah sedekah. Perkataan yang baik itu sedekah yang memberikan pahala. Jadi apabila kalimatut thayyibah ni banyaklah. Banyak. Maksudnya sangat luas. Jangan luas. Perkataan yang baik, perkataan yang bernas, kalamun zahabiyun, perkataan yang bernas, perkataan yang baik. Contohnya bila kita memberi ucapan umum, public speaking kan, jadi kita berikan perkataan-perkataan yang baik. Itu adalah sedekah yang memberi pahala kepada kita. Itu yang ke berapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, wa bi kulli khutwatin yamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah kamu berjalan menuju ke masjid untuk solat adalah sedekah. Jadi maknanya bila kita ke masjid, ke surau, ke musalla untuk semayang itu sedekah. Tapi ada setengah orang dia memahami bila langkah ni mesti berjalan daripada menara satu berjalan sampai ke Masjid Kiaman. Tapi kalau orang tu kaki sakit macam mana? Dia tak larat nak jalan jauh macam mana? Dia kena naik kereta, berkenderaan. Tak masuk lah. Tak, maknanya tak kisahlah sama ada berjalan ataupun berkenderaan ke masjid, setiap jarak perjalanan itu ada pahala. Kan?
Saya kata rumah kita 1,5 kilometer daripada masjid, contoh kan, takkan nak jalan 1,5 kilometer. Kalau berdaya tak apa, kalau kuat tak apa, kalau cergas tak apa, kalau tak langat bongkok dulu kan, takkan nak jalan juga. Jalan sampai pintu masjid kan rebah pula, dah membahayakan diri sendiri. Sedangkan Quran kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kita memang tak sihat sangat, ada penyakit kita. Dan doktor nasihatkan jangan banyak berjalan. Doktor kata eloklah berjalan, tapi jangan banyak berjalan. Maknanya kalau takat pusing-pusing dalam rumah, okey lah. Kalau daripada rumah ke masjid tak payahlah berjalan, susah kali kan. Sebab kita tak mampu nak kuat berjalan, nak naik kereta daripada rumah ke masjid ataupun surau kan. Jadi perjalanan kereta tu atau motor tu ada pahala dia, tu adalah sedekah kan. Itu maksud dia. Kemudian yang akhir sekali ialah wa yumitul adha 'anil tariq sedekah, membuang gangguan di jalan adalah sedekah. Ini khusus yang tak boleh kita nak pusing ke lain. Memang Nabi cakap terang-terang, membuang gangguan di jalan adalah sedekah. Apa-apa gangguan di jalan, batu ke, kayu ke, apa ke, tak nampak, adalah sedekah. Satu benda yang memberi pahala kepada kita, dan dalam masa yang sama memudahkan orang lain, pengguna jalan yang lain. Kalau batu ke, kayu ke kan, kita ke tepi, tolak ke tepi, alihkan, kita buang dan sebagainya, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang memberi pahala kepada kita. Itu dia. Termasuklah juga jalan yang ada setengah-setengah orang dia ambil inisiatif menampal sendiri jalan yang berlubang. Itu pun satu sedekah, satu benda yang berpahala juga. Pasal lubang di jalan tu adalah gangguan. Pernah berlaku beberapa ketika yang baru ni, taklah lama sangat pun, beberapa bulan ke, ada orang meninggal naik motor, dia langgar lubang, jatuh, meninggal kan. Keluarga dia menyalahkan pihak yang menguruskan jalan. Yang inilah sebab jalan berlubang tak tampan ni lah, anak saya lalu mati, aksiden mati. Tapi sebenarnya itulah tanggungjawab pihak yang berkenaan. Tetapi ada juga masyarakat awam yang mengambil inisiatif, dia beli apa semua, dia tampal sendiri. Masa dia faham benda itu adalah gangguan, bukan setakat mengalihkan kayu batu, menampal jalan yang berlubang pun adalah termasuk dalam membuang gangguan di jalan. Jadi inilah dia beberapa perkara yang Nabi sebut sebagai sedekah, yang mana sebenarnya dalam kehidupan kita, apa-apa saja perkara yang kita lakukan dari dalam kebaikan yang berupa kebaikan, ianya adalah sedekah yang memberi pahala. Termasuklah memantapkan integriti pasukan kita pun perkara yang memberi pahala. Perkara yang idea-idea, cadangan-cadangan yang kita jadi zahirkan sebagai tindakan, ianya adalah perkara-perkara yang merupakan sedekah yang memberi pahala kepada kita. Malah kita berkuliah, merakamkan kuliah masa YouTube pun dapat pahala.
terpulanglah orang nak tonton ke tak nak tonton ke, itu bukan kerja kita, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati manusia. Kan? Yang penting nawaitu kita biarlah tulus, tulus ikhlas, bukan mencari populariti. Kita nak menyampai, nak kongsi sedikit ilmu yang ada, itu saja, untuk peringatan diri sendiri dan juga untuk semua kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan, memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan urusan-urusan kebaikan, supaya adanya pahala untuk kita, yang mana pahala kita inilah ringgit dan sen yang kita akan bawa ketika bertemu Allah SWT di padang mahsyar pada hari kiamat. Dan Allah Ta'ala sebut hari kiamat ni yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kan? Hari kiamat ni hari yang tak ada manfaat harta dan anak-anak pinak, melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Kerana apa? Kerana pahala dia banyak, cukup. Jadi dia jumpa Allah Ta'ala pun seronok, hati dia gembira, hati dia seronok, hati dia gembira, hati dia ceria, hati dia riang bertemu dengan Allah SWT. Jadi kita mohon kepada Allah SWT supaya setiap perbuatan kita yang baik itu ada pahalanya di sisinya, dan mudah-mudahan itulah akan menjadi asbab bagi kita dikurniakan tempat yang kekal di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi itulah dia sedikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. InsyaAllah pada kita akan sambung dengan hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-27, insyaAllah. Yang baik dari Allah SWT, yang kurang itu dari kita semua. Allah SWT berkulafikum. Aku lepas Allah taufiq azim di ulakum. Billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi